Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا فلله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Tuhan kerana pagi ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi meneruskan kehidupan kita supaya kita dapat sungguh-sungguh menjalankan tugas kita sebagai hamba-hamba Allah, sehingga Allah iktiraf kita sebagai hambanya. Bila Allah iktiraf kita ni sebagai hambanya, balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga. Ini Allah khabar dalam hadis kursi lah, ayat Quran pun ada. Tapi saya nak sebut pagi ni dalam hadis kursi. Apa kata Allah? A'dadtu li ibadi fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Kita lah ni. Apa yang Allah nak sediakan? Fiha, di dalamnya. Dalamnya, nya tu syurga. Ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata. Mata tak pernah tengok lawanya, cantiknya, menariknya. Egiknya kata orang menggajah. Pasti kita tak tahu idak lah namanya. Orang menggajah kata kalau cantik tu egik. Kalau bermakeup tu beregik namanya. Wala uzunun sami'at, sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar. Sedapnya, merdunya, lazatnya, menariknya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Nak bayang pun tak tahu. Tak usah nak menceritakan, nak bayang pun lintas di hati pun tak ada. Begitulah keadaan di syurga. Allah sediakan di syurga tu 99% daripada nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah semuanya ada 100%.
Di syurga Allah sediakan 99%. Yang 1% tu di dunia ni. Yang kita berebut hanya nak berebut 1% saja nikmat dunia ni. Yang bergaduh, yang berperang, yang berbunuh-bunuh tu. Bertarik-tarik, yang tak bertegur. Kerana nak merebut hanya 1% saja nikmat di dunia ni. Itu pun tak terbilang ni kita. Yang 1% Allah bagi untuk dunia ni pun tak terbilang ni kita. Lebih-lebih lagi kalau 99% di syurga nanti. Nanti itu sebab tak dapat dah kita tengok dalam mata dengan mata, tak boleh. Tak boleh kita dengar dengan telinga, tak boleh kita bayang pun tak boleh. Itu nikmat yang Allah sediakan untuk mereka-mereka yang diiktiraf sebagai hamba-hambanya. Baik, dalam hidup ni kita kena melakukan berbagai perkara. Yang pertama kena bertauhid. Kena menyembah Allah saja. Kena takut hanya kepada Allah saja. Kena kasih hanya kepada Allah saja. Kena mendekatkan diri hanya kepada Allah saja. Tauhid nak betul. Kemudian sudah bertauhid, kena melakukan ibadah. Berbagai-bagai jenis ibadah kita dah belajar ni. Buat semayang sudah, buat puasa sudah, buat wuduk sudah. Yang tak ada kita belajar buat zakat. Itu kitab lain lah. Itu ada. Tapi tak belajar melalui kitab yang kita baca ni. Buat haji tak ada. Tapi yang lain ada. Puasa ada, semayang ada. Itu kakaknya. Yang ketiga tasawuf. Sedang yang kita tengah belajar sekarang ni tasawuf. Tasawuf apa? Perkara hati. Perkara-perkara yang bersangkutan dengan kebatinan. Nak kenal sifat-sifat yang terpuji. Nak kenal sifat-sifat yang dikeji. Nak tahu macam mana nak menjaga hati. Itu kita sedang belajar, sedang baca sekarang ni. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah anugerahkan dengan 7 anggota. Semua orang ada 7 anggota. Kerana pelihara 7 anggota tidak pernah melakukan sebarang dosa. Yang pertama mata, dah habis kita baca dah. Yang kedua telinga, pun dah habis kita baca. Yang ketiga lidah, sekarang ni sedang membaca lidah. Sedang membaca tentang cara-cara menjaga lidah supaya jangan berdosa. Yang keempat tangan. Nak pelihara tangan tu supaya jangan berdosa. Yang kelima kaki. Jangan pergi ke tempat-tempat yang berdosa. Yang keenam perut. Benda yang masuk dalam perut itu mesti benda yang halal. Benda yang tidak dimurkai Allah Ta'ala. Dan yang 7 kemaluan. Gunakan ketujuh anggota itu untuk kita berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat dosa dengan 7 anggota itu. Jadi Allah nak bagi kita 7 anggota itu kena pelihara. Mata kena pelihara. Itu dah kita baca dulu. Jangan tengok benda-benda yang haram dilihat. Bukan jangan tengok benda haram. Benda haram takut tak apa. Tengok biawak tu benda haram. Tapi kita tengok tak berdosa. Tengok ular tu haram. Tapi kita tengok tak berdosa. Ini yang tak boleh tu, kita jangan menengok benda-benda yang haram ditengok. Seperti tengok perempuan yang helat. Tengok orang yang sedang melakukan asmara. Tengok orang menari-narinya. Jangan tengok gunakan, jangan apa. Itu dah kita baca dulu ni. Gunakan mata tu. Gunakan mata tu untuk melihat sesuatu yang Allah suka aja. Untuk melihat Al-Quran, untuk melihat hadis, untuk melihat kitab yang kita baca ni, dan juga kitab-kitab yang lain, untuk melihat keluarga, untuk melihat jalan ke perusahaan dan sebagainya. Itu gunakan mata tu. Telinga, jangan dengar benda-benda yang haram. Bukan benda yang haram, jangan didengar benda-benda yang haram didengar. Pelihara, jangan dengar orang menari-nari. Dengan dengar orang menyanyi lagu yang melalaikan. Dengan dengar orang mengumpat. Dengan dengar orang menghina orang lain dan sebagainya. Itu telinga, kena dengar betul-betul.
Lidah. Ini senang cara lidah. Ya, 3 dah kita bicara dah. Jaga lidah itu yang pertama. Jangan nak jaga lidah. Jangan bercakap benda-benda yang Allah murka. Ya? Jangan gunakan lidah itu untuk bercakap sesuatu yang Allah murka. Yang kedua, yang pertama jangan berdusta lah. Senang saja. Jangan berdusta. Kita jaga lidah. Sudah kita baca dulu ni. Yang kedua, jangan mungkir janji. Bila berjanji, tunaikan. Jangan selalu menyalahi janji. Yang ketiga, jangan mengumpat. Ini sudah kita baca dulu ni. Jangan gunakan lidah itu mengumpat. Kalau kita mengumpat seolah-olah kita makan daging saudara kita yang telah mati. Saudara kita dah mati, erih pahanya, buat rendang tok makan. Itu contohnya. Ini Allah kabur ni. Apa kata Tuhan? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Apakah kamu suka untuk makan daging saudara kamu yang telah mati? Itu orang mengumpat. Kita baca tu. Cuma mengumpat tu ada perkara yang harus. Ada 6 tempat mengumpat tu harus. Berarti harus dibuat atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu mengumpat boleh tak apa. Yang pertama, mengadu kepada yang berwajib. Itu tak apa. Mengadu kepada polis tak apa. Kita mengumpat lah. Mengadu tu mesti kita dengan benda-benda orang yang buat kesalahan kita tu. Kita mengadu lah. Kita mengumpat lah tu. Mengumpat itu tak ada dosa. Yang kedua, minta fatwa kepada mereka-mereka yang berwajib. Daripada mufti ke, daripada qadi ke, daripada ulama ke, minta fatwa kepada dia. Kena ngumpat lah. Yang itu tak berdosa. Yang ketiga, mengelakkan daripada berlaku kita terlibat dengan maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Mengelakkan orang lain itu dapat terjebak dengan maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, kamu jangan berkawan dengan dia. Dia ni pencuri, nanti kamu mencuri juga. Kamu jangan berkawan dengan dia ni, dia hisap dadah. Ngumpat dia tu. Itu tak berdosa ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat. Yang kelima, boleh ngumpat ya. Kalau orang tu masyhur dengan kefasikannya. Macam Firaun masyhur dengan kefasikannya. Namrud masyhur dengan kefasikannya. Itu boleh ngumpat tak apa. Abu Lahab masyhur dengan kefasikannya. Itu tak apa. Itu yang keberapa? Yang kelima ya. Yang keenam, kita yang boleh itu dah kita baca dulu ni. Yang keenam ni kita hanya boleh kenal seorang itu apabila disebut aibnya. Bila disebut benda yang memalukan dia tu. Orang nak mencari Haji Ibrahim. Mana Haji Ibrahim? Haji Ibrahim yang ajar di Kopling tu. Tak tahu je, tak kenal. Yang duduk kampung tu tak kenal juga. Yang baru-baru ni langgur di Metoka tak kenal juga. Cuma tak padam. Sudah cari itu tak jumpa sudah apa? Ibrahim yang untuk tu. Oh, Ibrahim untuk ke? Baru aku tahu. Tapi sebagai ikhtiar yang terakhir. Itulah kita baca dulu ni. Ya. Itu mengumpat yang harus. Mengumpat ada 3 apa? Lidah ni 3 perkara kita kena pelihara. Yang pertama, jangan berdusta. Yang kedua, jangan menyalahi janji. Yang ketiga, jangan mengumpat. Yang keempat, pagi ni nak baca. Yang keempat, pelihara lidah kamu itu. Engkau peliharakan lidahmu itu daripada al-miraq. Al-miraq itu yang bertengkar-tengkar. Bertengkar-tengkar. Sampai tegang orang leher ni. Menyalahkan perkataan orang lain. Dia nak yang dia aja betul. Jangan bertengkar. Ini bertengkar aja. Nak menegakkan benar pasalnya. Kadang bukan tentu betul. Dia nak cari menang aja. Bukan nak cari kebenaran.
Jangan ya. Itu mira'. Al-mira'u. Yakni mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan akan dirinya. Bila orang lain cakap salah saja. Tok Guru cakap salah. Tok Bilal cakap salah. Tok Imam cakap pun salah saja. Dia je betul. Yang lain semua salah. Jangan bertengkar pasal itu ya. Ni hari ini semua banyak orang bertengkar. Tahlil sampai kedak. Tahlil ramai-ramai sampai kedak kepada yang ditujukan. Bertengkar saja. Tambah ramai yang dah yang keluar daripada Madinah, keluar daripada universiti pengajian tinggi, mereka belajar yang lain. Udah bertengkar aja negang orang leho. Dia nak mencari kebenaran, bukan nak mencari kebenaran, nak mencari kemenangan. Dia nak menang aja. Sebab kata Nabi, barang siapa mengelakkan pertengkaran sedangkan dia dalam keadaan yang salah, dia tahu dia salah, tapi dia tak bertengkar lagi dah. Kerana dia tahu dia salah. Jadi dia tak bertengkar lagi. Allah akan binakan untuknya satu rumah di pinggir syurga, satu mahligai di pinggir syurga, di tepi-tepi syurga. Nak kata tak? Rumah dekat syurga walaupun di pinggir pun jadilah. Walaupun di tepi-tepi syurga tu boleh. Tak apa lagi. Jangan dalam neraka, dia tak dalam neraka. Tapi barang siapa mengelakkan pertengkaran sedangkan dia dalam kebenaran, dia tahu dia benar, tapi dia tak nak bertengkar, ambillah kamu kata. Dia mengelakkan pertengkaran tu. Kerana bila bertengkar tu, datang permusuhan dan sebagainya. Allah akan binakan untuk dia satu mahligai di tempat yang tertinggi di syurga. Kalau dia dalam kebenaran tapi dia mengelakkan pertengkaran, Allah akan binakan satu mahligai di tempat yang tertinggi di syurga. Dia panggil Illiyin. Siapa tahu tak? Tempat tinggi itu bagus ke tak bagus? Kalau kita buat rumah tempat tinggi, bagus tak? Bagus tak bagus? Bagus lah. Itulah tempat-tempat yang tinggi itu selalu jadi tempat-tempat orang elit-elit je. Macam di Kuala Lumpur tu. Tempat yang tinggi, Damansara. Tengok. Yang tinggi-tinggi. Siapa duduk di Damansara, itu tempat elit-elit tu. Macam depa tu. Di tempat Meru tu. Meru High. Itu tempat orang kaya tu. Tempat orang elit pakai tu. Orang miskin lembah. Yang Kuala Lumpur tu. Setinggan lembah pantai. Ya tak? Tempat lembah saja. Kalau tempat tinggi-tinggi, tengok tu ada gunung yang mountain apa nama itu di belah kanan nak kepo ni kan. Blue Mountain ke apa nama tu? Lupa nak ngapai. Nampak dari tepi jalan, nampak lah. Itu tempat orang elit-elit tu. Begitulah ya. Yang elakkan pertengkaran. Jangan banyak bertengkar. Atau jidal. Jidal tu dia berbahas-bahas. Bukan tak boleh berbahas, tapi kalau bahas tu mesti dengan cara yang baik. Wajadilhum billati ahsan, kata Allah. Allah khabar. Berbahaslah dengan mereka dengan cara yang baik. Ada pengurusi, ada waktu-waktu tertentu dan sebagainya. Ada dalil dan sebagainya. Tak apa. Kalau saja-saja nak bertengkar tak boleh. Membantahi akan dia dan membenarkan akan dirinya. Dan al-jidal. Al-jidal itu yang berbantah-bantah lah. Yakni berbantah pada masalah ilmu. Patut kunut ke tak payah? Kunut ke tak payah kunut? Heboh ya ke tak? Patutnya kunut tu baca kuat ke baca tak kuat? Heboh. Betul tak? Patut tahlil ke beramai-ramai tidak? Ada sambutan Maulid Rasul tu disambut ke tak? Bid'ah ke tak? Ziarah kubur. Jadi heboh. Ada yang mengatakan itu tak bukan sunnah. Hari raya jangan pergi ziarah kubur.
Ada yang kata apa itu ya. Jadi jangan tengkor macam itu. Itu namanya al-jidal. Nambah bab ilmu. Jadi yang ini berbantah pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil kerana hendak mengaibkan. Nak mengaib, kata memalukan. Mengaib akan orang. Dan munaqasyah fil kalam, artinya berbahas tentang perkataan. Yakni membantah akan perkataan yang perkataan orang. Yakni membantah akan perkataan orang kerana sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang dan menyakiti orang lain. Bila dia bertengkar kalah, malu lah. Bila malu, tak tegur lepas itu. Menyakiti orang dan menjahilkan. Menjahilkan orang. Kamu mana tahu ni? Ini tahu, ini lulus ini tahu. Lulus Universiti Azhar ni tahu. Padahal mungkin dia salah. Patutnya dengar dulu lah. Kalau kita tak setuju, bukan semua ikut. Kalau tak setuju, tak apalah. Tapi jangan bertengkar. Lebih baik diam juga. Ini masih bertengkar je. Jangan bertengkar betul. Nak ikut-ikut, tak nak ikut tak apa. Jangan bertengkar. Karena kalau kita bertengkar, dia menyakiti orang lain. Jadi menyebabkan dia sakit hati. Bila sakit hati, datang dendam. Boleh jadi berpukul-pukulan, bertumbuk-tumbukan, bersepak-sepakkan. Jangan. Jadi menyakiti orang lain. Dan menjahilkan baginya. Dan mencela bagi perkataan orang. Dan memuji bagi dirinya. Ini tak tahu ke sampai ni. Tak mana tahu. Lulus Universiti Madinah tahu. Padahal dia dalam keadaan salah. Dia tak ikut dalil yang gunanya. Jadi kalau kita tahu kita salah, jangan bertengkar ya. Mengaku kalah aja dah, senang. Ini asyik nak bertengkar aja. Bukan tuan-tuan ni ya. Tuan-tuan tak ada tengkar pun. Dia tanya, apa tak ada jawab. Ada yang tengkar. Dan demikian itu ditegahkan oleh Nabi SAW. Seperti yang lagi akan datang, segala dalil yang demikian itu. Kata Syekh Abdul Muqti rahimahullah ta'ala. Ini ulama besar ni. Syekh itu tuan guru lah. Namanya Abdul Muqti rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dia. Yang mensyarahkan akan Matan Jauharah. Ada kitab namanya Matan Jauharah. Pada bicara ilmu usul din. Apa kata dia Syekh Mukti tadi? Al-mira'u munaza'atul ghairi fima yad'i tawabahu walau dhanna wal jidalu daf'ul abdi khasmahu an iqsadi qawlihi bi hujjati qasiran tashiha kalamihi wa ibtala kalami khasmihi bi ghairi haqqin wa huwa muharram. Itu kata apa? Cakap Arabnya. Apa dia cakap Melayu? Tak, saya bukan tahu cakap Arab. Tapi ada terjemahan sini ya. Maka al-mira' yang tengah-tengah tu. Makna mira' itu iaitu membantah akan orang lain. Membantah akan orang lain pada perkataan yang didakwanya akan benarnya. Dia kata dia je benar, malah salah. Dan jika pada zon sekalipun, zon tu banyak yakin betul aku ni, yakin tapi bukan benar. Zon tu artinya 80% percaya. 80% dia tahu. Itu namanya zon ya. Walaupun zon tak boleh. Itu dia mana dia. Pada zon benarnya sekalipun. Dan makna jidal tu pertengkaran juga, iaitu menolak hamba Allah akan orang yang membantahkan dia. Dia tak tolak aja, tak terima langsung. Yang membantahkan dia daripada menyalahkan akan perkataannya dengan dalil. Bukan ada dalil pun, saja tak mau terima perkataan dia.
Padahal dia mengqasad akan membenarkan akan perkataannya. Dia mengatakan dia benar aja, tak ada apa dalil. Itu kata Syekh Mukti ya. Dan membatalkan akan perkataan orang yang lain. Orang lain semua batal lagi, semua tak betul, dia seorang je betul. Ya. Dan membantah akan dia dengan tiada sebenarnya. Kira-kira nak bertengkar aja. Bukan tentu dia betul aja, kerana dia salah pun bertengkar juga. Yang membantahnya. Dan yang demikian itu adalah haram. Apa itu haram tuan-tuan? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu haramnya. Itu kata Syekh Mukti. Syekh Mukti namanya, Mukti ya. Dan kata Imam Al-Ghazali, ini semua orang tahu siapa Imam Al-Ghazali ya. Ulama besar, Hujjatul Islam. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala? Mudah-mudahan Allah rahmat dia. Apa kata dia? Al-mira'u ta'nun fi kalamil ghair li izhari khalalin fihi min ghairi an yarbita bihi gharadun sawa tahqiril ghairi wa izharin maziyatin qiyasah wal jidalu ibaratun an mira'i yata'allaqu bi izharil mazhabi wa taqribrih. Makna mira' bertengkar tadi itu iaitu mencela akan perkataan orang lain. Kata Imam Ghazali pula ya, mencela akan perkataan orang lain kerana hendak menyatakan akan cedera itu di dalam perkataan orang lain. Cari je salah orang tu. Salah sebut siap, itu dia yang ni. Ya. Salah makna lagi teruk ya. Saja nak cari salah orang lain aja. Menyalahkan perkataan, cedera bagi perkataan orang lain itu dengan tiada pertambatan dengan dia. Ya. Dan tiada pertambatan dengan dia kehendak yang lain daripada menghina. Tujuannya nak hina orang tu aja. Tengok aku pandai bertengkar, aku pandai berbahas. Tak melawan dia, diam dia kena. Dia seronok kalau orang tu diam. Tujuan nak menghina dia. Daripada menghinakan akan orang lain itu dan menyatakan akan kelebihan kebijaksanaannya. Mengatakan dia itu kelebihan. Dia bijaksana, dia itu tera, dia itu handal. Dia itu untuk guru. Dan cerdiknya. Dan makna jidal itu iaitu ibarat daripada mirak. Apa mirak dan jidal sama tu? Ya. Yang takluk dengan menyatakan mazhab. Dan menetapkan dia. Ya. Padahal imam-imam mazhab tu ada yang berbeza-beza je lah. Maliki lain mazhabnya, Syafi'i lain pendapatnya, Hambali lain pendapatnya, Hanafi lain pendapatnya, masing-masing lain dengan hujah masing-masing. Tapi dia empat orang tu tak ada pula bertengkar. Syafi'i ikut Syafi'i lah. Jadi kita ni Syafi'i ikut Syafi'i lah. Tapi nak ikut Maliki lah. Antara mereka empat orang tu tak ada pula bertengkar. Walaupun mereka berbeza-beza pendapat. Yang gemuk bertengkar kita. Patut kunut kita bayar. Patut ziarah kubur kita bayar. Patut tahlil kita bayar. Heboh. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni ada nak heboh. 25 orang imam di Perlis. Kenapa? Dibuang. Di atas alasan mereka dah lebih umur. Padahal bukan itu. Yang dibuang tu mereka yang mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tak baca. Tak baca ke TikTok ke Facebook ke? Ada baca tak? Dibuang kerana mereka kunut subuh. Kerana yang berkuasa di Perlis tu orang yang pahamannya lain. Pada mereka kunut tu tak sunat. Tak ada suruh. Ngapa kunut?
Buat juga. Langsung di apa? Diluncurkan jawatan mereka. 25 orang semuanya. Semua jenis-jenis yang unik, subuh, tali arwah dan sebagainya. Itu perbezaan pendapat ya. Jangan kau itu. Kenapa ya? Anak dia. Itu kata Imam tadi ya. Dan sayubianya jangan ya itu kan mendem. Mana ke? Ini kata Imam tadi ya. Makna mirak tadi ya. Dan makna munaqasyah itu munaqasyah itu selalu kita bahas pendapat pemimpin dan sebagainya. Itu munaqasyah ya. Kita bahaskan ucapan-ucapan orang besar dalam satu kumpulan. Presiden umpamanya itu munaqasyah ya. Dan makna munaqasyah itu daripada mirak. Di asalnya mirak je. Mira'un tu tengah-tengah tau. Dan jidal dengan mira'un itu sama. Tengah dua-dua tu. Munaqasyah tu kita membahaskannya. Itu aja. Kerana tiap-tiap daripada mirak itu jidal. Mirak dan jidal apa? Tiap mirak dan jidal sama. Dinamakan munaqasyah. Dan sah makna munaqasyah itu muhasamah, yakni membantah akan perkataan orang kerana menuntut akan haknya atau menuntut akan kebenarannya, seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali sudah bahas tentang ini ya. Jadi jangan bertengkar-tengkar, jangan berbantah-bantah. Kalau tak setuju diam. Tak ikut aja deh. Tapi jangan diheboh-hebohkan. Kenapa sabda Nabi ini? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ila Allah taala al-anadul qasam. Ya. Bahawasanya yang terlebih benci daripada laki-laki daripada Allah, seperti maksudnya apa yang Allah benci, nombor satu Allah benci apa? Allah Ta'ala itu iaitu laki-laki yang mengekali atas berbantah-bantah. Itu yang Allah benci. Orang yang suka bertengkar-tengkar tu benci Tuhan. Yang ini membanyakkan akan berbantah dan berkelahi kerana sekali yang demikian itu tertegah pada syarak. Allah tak benarkan, syarak tak benarkan, Nabi tak benarkan. Jangan bertengkar-tengkar. Tertegah pada syarak. Dan jika benar sekalipun, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kalau yang benar. Tengok apa kata Nabi. Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabdil jannah. Itu yang saya sebut mula-mula tadi. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Saya dah sebut tadi. Apa katanya? Barang siapa meninggalkan akan berbantah-bantah padahal dia adalah batil, dia tahu dia salah, memang tak nak bertengkar. Jadi Allah hadiahkan dia kerana dia mengelakkan pertengkaran tu. Nescaya diperbuat baginya rumah di keliling syurga. Dia buat rumah di keliling syurga. Artinya tak masuk dalam syurga tapi keliling. Jadilah di sempadan-sempadan syurga tu. Betul tu. Dan barang siapa meninggalkan akan berbantah padahal dia adalah benar, tahu dia benar, syaitan kata lawan, dia tak lawan. Syaitan suruh lawan je. Kamu mesti tegakkan kebenaran. Jangan kalah, jangan aku kalah. Tapi dia tak lawan. Dia biarkan je. Mengelakkan perbantahan. Maka apa Allah nak hadiahkan? Nescaya diperbuat baginya rumah di atas syurga. Tempat yang tinggi di syurga. Nama Iliyin. Itu Nabi ngapa itu? Dia tahu dia betul, tapi dia tak nak bertengkar.
Dia orang tengkor orang ni jadi bertumbuk sudahnya. Dia jauh kan. Bagi dia dengan pendapat dia, kita pendapat kita. Sudah. Elakkan pertengkaran. Jadi dapat syurga tempat yang tertinggi, namanya Illiyin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, la yastakmilu 'abdun haqiqatal imani hatta yada'al mira'a wal jidala wa in kana muhiqqan. Artinya, itu Nabi ngapa ni? Tiada menyempurnakan oleh seorang hamba Allah akan hakikat iman hingga meninggalkan ia akan mira'un. Mira'un itu artinya jangan tengah-tengah. Meninggalkan ia akan mira' dan jidal. Dua-dua itu tengah artinya. Yakni meninggalkan akan berbantah dan berkelahi. Dan kalau ada ia benar sekalipun. Kalau benar pun diam. Tak payah bertengkar-tengkar lagi. Jangan sampai tegang-tegang orang leho. Dan kata Imam Ghazali pula tentang bab ini lagi. Wala yang bagi an yakhda'aka asyaitanu wa yaqulu laka azhiril haq wala tudahin fihi wa inna syaitana abadan yastajirul hamqa ila syarri fi ma'radil khair fala takun sih kata li syaitan fa innahu yasharu bika wa izharukal haq hasanun ma'a man yaqbaluhu mink wa dhalika yatriqiz nasihati fil haqiqati la bi tariqil mamarati walin nasihati sighatun wahainatun wa yahnaju fi ila talattuf wa illa sarat fadihatu wa dara fasaduha aksara min salahiha. Itu kata Nabi ya, panjangnya. Dan sayugianya, apa itu sayugianya? Penting. Sayugia itu penting, mustahak, very important ya. Dan sayugianya jangan memperdayakan akan dikau oleh syaitan. Jangan kamu ditipu oleh syaitan. Yang nyuruh tengkar tu bang, syaitan lawan, jangan biar gitu ya, syaitan. Dan berkata ia bagimu, syaitan berkata kita, bisik yang ke telinga kita ni, nyatakan olehmu kebenaranmu, ya? Kamu benar, ya? Nyatakan kebenaran kamu, jangan diam je. Dan jangan engkau lemah di antara menyatakan kebenaranmu itu. Maka jangan engkau ikutkan akan perkataan syaitan. Syaitan tu kerja tu memang nak memecah belahkan masyarakat. Perkataan syaitan di dalam yang demikian itu. Kerana bahawasanya selama-lamanya ia hendak menghela akan orang yang kurang akal kepada kejahatan. Itu kerja syaitan. Wa syaitanu yudhillu. Syaitan kerjanya nak menyesatkan kamu je kerjanya. Itu kerja syaitan. Dia tak pernah ngajak kebaikan. Walaupun dia buat seolah-olah kebaikan tapi bukan kebaikan. Dia suruh kita semayang. Syaitan menyuruh semayang. Tapi semayang laju-laju boleh banyak-banyak aja. Itu yang macam untuk pelatuk itu. Siapa menyuruh tu? Syaitan menyuruh. Semayang laju-laju saja. Biar apa? Itu yang lepas takbir di haram tu. Tak ada baca doa cinta. Terus baca Fatihah saja. Nak laju? Tidak ada teman ni nama. Sami Allah liman cukup turun balik. Siapa nyuruh tu? Syaitan tu. Mana dia nak buat kebaikan? Jadi itu kerja syaitan. Dia menipu saja. Di dalam tempat kebajikan, maka jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainan bagi syaitan. Jangan dipermain-mainkan oleh syaitan. Dan tempat kesukaannya. Kerana bahawasanya syaitan itu telah memberanikan akan dikau. Syaitan yang memberani kita tu bertengkar-tengkar tu.
pada menyatakan akan kebenaran. Kamu tahu kamu tu benar, lawan. Kamu tegang orang lewat ya. Jangan. Tu syaitan juga tu. Akan kebenaran. Sedangkan menyatakan akan kebenaran itu iaitu jadi baik. Tujuannya baik, tapi bertengkar-tengkar itu tak baik. Jadi baik apabila berserta orang yang mahu menerima. Kalau dia mahu menerima, tak apa, ini tak nak menerima. Jangan lawan. Orang yang mahu menerima daripadamu dengan perkataanmu. Dan yang demikian itu dengan jalan memberi nasihat. Nasihat lain tak apa. Pada hakikatnya. Bukannya dengan jalan berbantah-bantah. Dan bagi memberi nasihat itu sirah. Sirah artinya bahagia. Susunan yang kata-kata yang baik, yang lemah lembut. Nasihat tu one to one. Nasihatkan dia. Dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Jangan tengkin-tengkin. Itu nak bagi nasihat. Ada juga jenis-jenis awam itu kita bagi nasihat. Ya, saya pun ada yang pernah sekali dua memberi nasihat kepada orang. Tapi mesti dengan cara lemah lembut. Kata yang lemah lembut dan berkandak di dalamnya kepada perkataan yang halus-halus. Dan jika tiada yang demikian itu, nescaya jadi nyatalah atau menampakkan kejahatan. Dan adalah binasanya itu terlebih banyak daripada baiknya. Banyak jahat daripada baik. Jadi kalau nak nengkin-nengkin, marah-marah, itu lebih banyak jahat daripada baiknya. Kemudian apa kata Imam Allah lagi? Takbir cerita itu. Wa man halata matafaq hatta hadzal asri ghalaba ala tab'ihi al-mira'u wal jidalu wa asru alaihi sumtu idza alqa alaihim ulama usu'i anzalika huwal fadl wa anna al-qadrata ala al-muhajati wal mujadalati wal munaqashati walladhi yatamadda'u bihi fafirun minhum firaraka minal asad. Barang siapa bercampur akan orang yang baru belajar ilmu, dia belajar baru nak sari dua ngajinya, dah mengasih di depan dia. Barang siapa bercampur dengan orang yang baru belajar ilmu fiqh, tentang fiqh fiqh yang banyak muka ni, pada masa ini nescaya ghalib, biasa ghalib itu biasa, ghalib atas tabiatnya itu berbantah-bantah. Kadang-kadang dia baru belajar tajwid. Dia dengar aja kan. Kata ra tu kan dia dengarnya. Dia bilangnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa kali kita lidah tu. Dia bilang ke. Dia baru belajar tajwid. Jenis itu ya. Jadi banyak bicara tentang masalah ilmu fiqh tadi. Nescaya ghalib atas tabiatnya itu berbantah-bantah pada bicara masalah ilmu dan mencela akan perkataan orang dan susah atasnya diam kerana telah menjatuhkan ataupun menghukumkan kepadanya oleh orang alim. Yang jahat itu bahawa yang demikian itu orang alim ni ada yang jahat tau. Demikian itu iaitu jadi kelebihan. Kelebihan. Dan kemegahan. Kalau kita boleh bertengkar jadi megah jadinya. Dan kemegahan dan bahawa kuasa atas mendirikan dalil. Tambah dia boleh ada pandai baca Quran, dalilnya piti kata Imam Ghazali opini, kata ulama opini, kata Nabi opini, hadis pun pandai. Dia pun megah dia. Padahal dia dah tertipu oleh syaitan ya. Dengan mendirikan dalil dan kuasa atas membantahi akan perkataan orang dan kuasa atas menjawab perkataan orang itu dan dapat kepujian dengan dia. Maka hendaklah engkau lari daripada itu ya. Hendaklah engkau lari daripada mereka itu, daripada ulama suh ni, ulama jahat ni. Seperti lari daripada harimau. Itu ulama jahat. Ulama ni ada tiga tuan-tuan.
Tiga jenis. Yang pertama al-ulama ul-amilin, ulama yang mengamalkan ilmu. Nah, ketika nak ngaji dengan dia lah. Nah, ulama yang mengamalkan ilmu ni. Yang kedua al-ulama ul-ghafilin, ulama yang lalai. Ilmu banyak tapi lalai, ngajar tak ada. Lalai, bermewah-mewah nak orang lain juga. Yang ini tak ada apa lah. Kalau belajar dengan dia kita tak dapat apa-apa faedah. Yang ketiga lagi teruk. Namanya al-ulama usuk, ulama yang jahat. Menggunakan ilmunya untuk kepentingan diri dia. Menggunakan ilmu itu untuk harta, menggunakan ilmu itu untuk kemegahan, menggunakan ilmu itu untuk dapat pangkat dan sebagainya. Itu lagi teruk. Kata Nabi, kamu kena lari daripada ulama usuk tu lebih laju daripada kamu lari dari harimau. Itu ulama usuk, ulama yang jahat. Jangan jadi ulama yang jahat. Jangan juga jadi ulama yang lalai. Kalau nak jadi ulama yang mengamalkan ilmu, al-ulama ul-amilin. Jadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu yang keempat tadi ya, bab al-mira'u. Itu yang bertengkar-tengkar. Yang kelima apa? Dia 8 semua ni. Dia pelihara lidah saja. Ini baru 4. Yang kelima apa? Hendaklah engkau pelihara akan lidahmu itu daripada menyucikan akan dirimu. Dia merasa dia suci. Itu akan datang kepada ya. Untuk pagi ni cukup sekadar itu. 4. Yang keempat ya, jaga lidah jangan banyak tengah-tengah. Yang kelima jangan banyak puji diri. Itu akan datang. Dia ada 8 perkara yang nak pelihara untuk lidah ni ya. Baik, cukup sekadar itu. Dia dekat 3.5 ni. Ada siapa-siapa nak komen? Ada siapa-siapa nak bangkang? Ada? Memang ada tadi? Alright, tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Tahu belakang ni? Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka ya. Jadi cukup sekadar itu untuk pagi ini ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ada bawa bersama saya ni kalender. Ya. Kalender ni amanah dari pondok di Tapak. Nama pondok tu Al-Amilin. Nama pondoknya. Siapa nak menderma kepada pondok tu silakan. Ya, kalender ni jual. Tapi kalau tak ada duit, siapa nak free ambil je. Jom saya bayarkan. Kalau tak ada duit, ambil aja dah. Kalau ada duit, ambil. Harganya RM10. 3 keping RM10. Ambil. Tak nak 3, 1 pun boleh. 1 kira dalam berapa? 3,5. Mana yang cari duit 3,5? Jadi harganya RM10. Kalau nak menderma lah. Kalau tak nak, tak ngapa. Itu aja lah. Tak nak kempen-kempen. Kalau saya dapat apa pun. Kalau korang duit esok, saya tolong bayar. Tak apa ya. Tapi nak datang mari. Lepas ini kan. Dah habis doa kan? Boleh datang ya. Kalau nak untuk tahun depan macam ni. Untuk pondok. Pondok tu apa? Mereka mengaji. Kalau air macam kita lah. Dan kebetulan saya salah seorang rangka pengajar di situ. Jadi sekian dulu. Tak ada kempen macam-macam. Kalau nak sila datang. Ambil 3, ambil RM10 bagi. Letak ada dalam beg ni. Sekian aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.